العلماء وإظهار الشعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام الله 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 حبس وانصر أهل جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وخصوصا إلى روح شيخ رسوله وفروعه ومن ينتسب إليه شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشيخ محمد الفضالي الأزهري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين مقدمة أي هذه مقدمة مهمة. Bermula ini ialah satu pendahuluan yang penting. Nak baca muqaddimah boleh, macam muqaddamah boleh. Tu nak baca muqaddimah boleh, tapi hak itulah hak masyhurnya. Boleh juga kita baca muqaddamah. Nah, jadi isim maf'ul. Macam muqaddimah tu isim fa'il. Nanti dalam itu ada yang menyata kau panggil perbahasan tentang muqaddimah. Nah, ya ada muqaddimah ilmu, muqaddimah kitab dan sebagainya. Kata dianya muqaddimatun ay hadhihi muqaddimatun muhimmatun. Bermula ini ialah satu pendahuluan yang penting.
Penting sungguh lah. Kalau tak boleh kuasa ia ni masuk ngaji sifat 20 nanti pening gitu lah. Tu penting tak penting, sehingga dalam tu ada nanti depan lagi tu qala imamul haramaini inna fahma hadhihi salasati hiya nafsul aqli. Faham kalau orang panggil hukum akal yang tiga tu ialah diri akal dah. Faman lam ya'rifha lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil wa ma'nal jaizil aqli falaysa bi'aqili. Pada hak tu nah, penting tak penting. Maka sebab tu bawa mukaddimah ni sebagai nak buat wasilah untuk tujuannya memahami hukum sifat ketuhanan nanti. Itu dah. Kata dianya i'lam, ketahui olehmu, ai utlubul ilma hatta tata'allam lah, tuntut ilmu sehingga mengerti, mu tahu anna fahmal aqaidil khamsina, bahawasanya memahami segala simpulan-simpulan iman yang 50 al-atiyati yang lagi akan datang, yatawaqqafu, terhentilah ia faham tadi tu, ala umurin salasatin, di atas segala perkara yang tiga. yakni ala umurin salasatin ay ala fahmi umurin salasatin, di atas memahami segala perkara yang tiga. Tu. Jadi 50 aqaid, 50 simpulan iman tadi tu tak dapat tidak nak faham dianya, terhenti di atas memahami ketiga perkara ni. Tu kalau tak faham tiga perkara ni, sampai ke bila-bila lah mu mengaji tu tak faham gapo satu sifat 20. Tak faham gapo satu ilmu tauhid. Mana tiga perkara tu badah? Al-wajibi, satunya kena tahu wajib akal dia panggil. Ni dia sebut dengan muta'allaq bagi hukum akal. Kalau kira-kiranya hukum akal sengerti kena kepada wujud. Wujud tu orang panggil hukum akal. Macam kita mengaji kharidah bahiyah tu kan. Dia sebut wujud. Istihalah, jawaz. Itu kena ke diri hukum. Ni al-wajib ni kena kepada muta'allaq bagi hukum. Tapi tak apalah. Tu dia menjalani ikut cara Imam Sanusi. Kerana lazim dia sebut muta'allaq bagi hukum akal. Di sananya terti dah orang panggil juga hukum akal. Tapi nak ayat hukum akal dengan muta'allaq hukum akal ni benda lain-lain dah. Yang kata benda tulang al-wajibi yang pertamanya yang wajib pada akal, wal mustahili, dan yang keduanya ialah perkara yang mustahil pada akal, wal jaizi, dan yang ketiganya ialah perkara yang harus jaiz pada akal. Kalau gitunya fal wajibu, itu orang panggil fasihah tu, bukan fa li tafri' dah kan. Bukan fa li tafri', dalam tadi sebut sikit tu al-fa'u huna laysat lit tafri'i bal hiya li ifsahi, mana bal hiya, bahkan ia fa tu lil ifsahi, ai lil idah. Maknanya ifsah ni maknanya idah, nak menyata. Tu nak menyatakan apa? Anis syartil muqaddari, daripada syarat yang ditakdir. Seolah-olahnya ada orang panggil fa yang jawab bagi syarat yang ditakdirkan. Seolah-olahnya idza aradta, tu dalam tadi kata faka'annahu qala idza aradta bayana kulli min hadhil umuri salasati, gitu. Tu idza tu orang panggil syarat. Jadi fa tu jawab bagi idza yang ditakdir. Idza tu syarat. Apabila menghendakilah oleh engkau akan keterangan atau kenyataan bagi tiap-tiap daripada tiga perkara tu, fal wajibu, maka bermula wajib akal itu khabar huwa, iyalah. Wajib akal ni apa? Huwa, iyalah alladhi, yang la yutasawwaru. Boleh baca yutasawwaru boleh, yatasawwaru boleh. Dalam itu nanti pun kita akan sebut juga lah. Tu imma bi dhammil ya'i mabniyan. Tu kalau orang panggil baca dhamma,
itu la yudraku. Mana la yutasawwaru ay la yudraku, tidak mendapat fil akli pada akal. Itu. Kalau kita baca dengan fathah, tu au bi fathiha mabniyan lil fa'ili. Itu dengan mana la yumkinu. Dalam tadi sebut tu. Cuma hak lebih munasabah dengan kalam syekhnya ialah nulah yutasawwaru. Nanti. Jadi kalau baca yatasawwaru boleh tak? Boleh tak? Bil fathiyah boleh. Tapi maknanya la yumkinu, tidak mungkin pada akal. Tidak harus pada akal, tidak mungkin pada akal. Tapi kalau baca la yutasawwaru, mana tidak mendapat pada akal. Akal tu tak nampak weh. Itu mana tak mendapat. La yutasawwaru mana tidak mendapat, tak nampak, tak boleh nak silau fil akli di dalam akal, pada akal adamuhu oleh tiada nyonya allazi. Tu perkara atau yang tidak dapat, yang tidak didapatkan pada akal oleh tiada nyonya yang. Itulah allazi la yutasawwaru fil akli adamuhu. Wajib akal ni yang tidak didapatkan pada akal oleh tiada nyonya yang. Perkara akal kita tak boleh nak dapat, tak boleh nak nampak, tak boleh nak silau, tak boleh nak reti. Itu orang panggil wajib akal. Gitu deh. Tu yang tidak dapat ditasawur, dia tidak nampak pada akal tiadanya. Kok sebelah tiada tu tak nampak. Gitu. Yang belik kan. Kok sebelah tiada tu, kok sebelah Adam dia tu la yutasawwar. Mana tak dimendapatkan pada akal, kok sebelah tiada dia. Gitu. Perkara yang tidak dimendapatlah pada akal oleh tiadanya, kok sebelah tiada tu tak nampak. Tak mendapat. Pitah maknanya apa? Mana perkara tentu ada. Itu perkara tentu ada, itu orang panggil wajib akal. Perkara tentu ada. Tu. Tapi ada nantinya ada juga dalam tu tu. You sebut kat nanti dalam tu. Ada dengan makna subut. Wujuduhu ai subutuhu. Nak takdir itulah. Tu sebab nantinya sifat-sifat Allah Taala kita akan bahas tu bukan semuanya jenis ada. Hak jenis ada tu hanya sifat ma'ani saja. Zat Allah ada dan sifat-sifat ma'ani Allah Taala ada. Lain pada sifat ma'ani mana? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'nawiyah. Itu bukan perkara tentu ada. Kalau gitu tak masuk lah dalam wajib akal. Ada masuk pada kata wajib akal perkara tentu ada. Ada dengan makna sungguh. Itu dah. Wujuduhu ai subutuhu. Begitulah. Perkara tentu ada makna perkara tentu sungguh. Kerana tiap-tiap ada tentu sungguh, tiap-tiap sungguh boleh tentu ada. Itu dah. Tiap-tiap ada tentu sungguh. Jadi sungguh dah Allah Ta'ala tu bersifatkan sifat perkuasa kudrat. Sungguh. Ada ke tak kudrat di zat Allah? Ada. Jadi sifat hak ada tu dua kali lah. Maknanya ada pun ada, sungguh pun sungguh. Sungguh tak Tuhan ada? Sungguh. Ada tak ada tu di zat Tuhan? Tak ada. Tu tak ada tu kalau kita menjalani di atas syairah lah. Syairah itu tak ada. Apa? Ada tu umurun i'tibariyah. Kalau hak dikira-kira sungguh pada akal saja. Kalau kita menjalani di atas maturidiyah, Allah Taala zat Allah ada ke tak? Ada. Ada Allah tu ada ke tak? Tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada. Menengahi antara ada dengan tak ada. Sabit bagi zat selama mana ada zat tak dikeranakan dengan satu kerana. Tu kalau maturidiyah. Jadi orang panggil maturidiyah menjalani, kalau orang panggil sifat ada, sifat nafsiyah tu orang panggil amrun khariji. Perkara bukan amrun fi zihni sajalah, amrun khariji. Sabit sungguh pada zat. Sabit sungguh pada zat, bukan sabit ada pada zat dah. Sabit sungguh pada zat. Ada ke tak ada tu? Tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap ada. Kalau kata ada tu ada, mana bertindih ada. Zat pun ada pun ada, dua kali ada. Kalau ada tu tak ada tu, zat tak boleh ada. Lepas tu ada tu apa? Hak duduk tengah-tengah antara ada dengan tak ada. Apa ni?
Tu pening ni. Tu. Lepas tu selama mana dia sabit di zat perkara tersebut tu? Hal tak ada. Al-halun nafsiyah tu orang panggil. Nah. Al-halu sabitatu lizati. Itu. Sabit bagi zat madamati zat tu. Selama mana ada zat. Tu tidak dikarenakan satu kerana tu kerana nak mengeluarkan orang panggil hal maknawiyah. Nah, tak disabitkan dengan kerana satu kerana apa pun tak. Kalau kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang berperkuasa, keadaannya tu, kaunuhu tu orang panggil satu kelakuan yang tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap ada, menengahi antara ada dengan tak ada. Sabit bagi zat selama mana ada zat, dikarenakan ada sifat perkuasa di zat Allah, itulah keadaannya Allah yang empunya sifat perkuasa. Gitu pula. Itu dah. Itu nak tafsir allazi dia. Nak tafsir apa makna allazi la yutasawwaru fil aqli adamuhu, yang tidak didapatkan pada akal tiadanya. Tiadanya tak reti pada akal nak kata tak ada. Mana perkara tentu ada mana sungguh. Ai la yusaddi la yasduku atau la yusaddiqul aqlu. La yusaddiqul aqlu, yang tidak dibenarkan oleh akal, maknanya gitu. Yang tidak dibenarkan oleh akal bi'adamihi, dengan tiadanya allazi ni. Tu makna wajib akal. La yusaddiqul aqlu bi'adamihi. Maknanya tidak ada benda tu, atau tak sungguh benda tu akal tak boleh terima. Akal tak boleh benar. Itu. Akal tak boleh jong. Akal tak boleh terima, tak boleh tasdik, tak boleh benar, tak boleh nampak. Ia belakang lah tu. Kok sebelah tak ada benda tu tak nampak. Tu contoh kita kata tak ada Allah. Boleh ke tak ada Tuhan? Terus fikir tengok, boleh ke tak ada Tuhan? Kalau tak ada Tuhan, pasal apa hak jadi ni? Jadi sendiri tak terima dengan kepala otak. Tak nampak sebelah Tuhan tak ada. Tu panggil tak ada Tuhan tu, akal tu tak nampak. Bermakna nampak kok sebelah ada. Tu tak? Jadi ada Tuhan tu panggil apa? Wajib akal. Mana? Benda tentu sungguh. Gitu. Mana misal contohnya? Tengok. Yuk mari misal dulu contoh ni dengan makhluk dulu. Orang panggil contoh ni wajib zati muqayyad. Mana misal kata hayyuzi lil jirmi, seperti mengambil lapang bagi jirim. Tahayyuz bagi jirim. Mana tiap-tiap benda berjirim, apa dia jirim itu nanti buat kita akan baca dalam itulah al-jauharul fardan kana au murakkaban tu. Itu banyaklah khilaf orang panggil definisi pun dalam tu ada kira sebut tu. Fa innahuma tarakkaba minal jauhar jauharain itu. Fardaini ala ra'il jumhuril mutakallimi ila akhir. Nanti kita baca nanti. Kita baca tepi sikit tu. Mana misal bagi wajib akal? Benda tentu sungguh, benda tentu ada, benda tentu ada dengan mana tentu sungguh, tak terima nak kata tak ada. Misalnya kata hayyuzi lil jirmi, seperti mengambil lapang bagi jirim. Tu mengambil tempat bagi jirim. Kita ada ayat dah dulu. Bapa ulama buat misal dengan tahayyuz bagi jirim, ingat tak? Kita ingat tak? Tak ada ingat. Jadi walau tak ingat semua. Apa you tak misal lah dengan Tuhan lah tak ada ni. Awak misal dengan makhluk dulu. Nanti tak ingat awak kita pun. Ada ilat dia tu, beberapa ilat apa-apa. Ingat. Awak tak ingat itu. Kata hayyuzi lil jermi, seperti mengambil lapang bagi jiring. Apa makna mengambil lapang bagi jiring? Ai akhzihi, mengambillah ia jiring qadran, akan qada, akan betangan. Itu qadran. Kalau tu hutan ni ada qadran ni makna akan betangan, akan qadar maknanya
akan bertangan, nak tahu nak terjemah mana kita akan bertangan minal faraghi, daripada tempat kosong. Tu mengambillah ia jiring akan bertangan daripada tempat kosong. Tu akhdhihi qadran minal faraghi, itu dipanggil kata hayyuzil jirmi. Maknanya mengambillah ia jiring akan qadar, akan bertangan daripada tempat kosong. Mana mengambil qadar teluh tubuh bertokor dia tadi tu daripada tempat kosong. Macam kita ni kosong tak? Kosong ni bukan makna kita tu habis. Bila kita masuk le pondok kat habis ruang ni kita ambil belakang. Gitu. Dah. Qadar teluh tubuh kita ya. Betul tak? Jadi bila kita masuk satu tempat tu, angin yang ada pada tempat tu ia sepak tu be. Ya sebenarnya macam ni. Ni ada angin ni. Kita pupuk lagi. Dia sepak tu be angin tu. Kita hak masuk sini. Ni dia jiring. Nah, jiring tak? Jiring. Jadi mengambil jiring akan bertangan qadar teluh tubuh dia. Gitu dah sini. Tu orang panggil mesti. Mesti tu. Sebab tu tak terima benda hak jiring tak tepat. Kata, dia ambil bola kata. Duk mana? Ada lah dalam bilik tapi tak tepat di mana-mana. Mampu kerah. 10 kali kiamat tak jumpa lagi bola tu kat sini. Sebab tu nanya di mana tu tanya dulu. Benda bertakar tak? Hak nak suruh ambil tu benda bertakar tak? Benda bertakar kata, tepat boleh tanya di mana. Maka sebab tu Tuhan tu tak bertakar, maka tak boleh tanya tepat di mana. Ya tak hadis sahih Muslim tu, aina Allah. Tu bukan tanya tepat di mana. Tu aina bukan aina tepat. Aina pakak tu. Tu tengok Imam Muslim. Imam Nawawi syarah sahih Muslim tu. Hadis jariyah tu. Tu. Bukan aina bukan aina makanah. Aina makaniyah. Ya ada aina tu aina makaniyah, aina makanah. Bukan aina tempat tapi aina pangkat. Itu dah. Jadi Tuhan jadi Nabi tu tanya jariyah tu, kan tanya tempat duduk Tuhan di mana, bukan. Tanya pakak Tuhan tu di mana. Maka sepik orang panggil dikul ibarah, jariyah tu nak jawab wa asyara ila sama, isyarat ke langit. Isyarat ke langit tu kan nak nyata tempat Tuhan di langit. Tapi isyarat ke langit tu sebagai menunjuk ke ketinggiannya orang panggil tu qadar Allah Subhanahu wa taala. Uluwan maknawiyan dia panggil, sebagai tinggi yang bahasa maknawi gitu. Nabi atau ya ada yang kata fis sama, di langit. Di langit situ kerana fis sama nak langit kerana tempat tu bukan. Langit kerana asal orang panggil sumuwun, tinggi. Sama kerana sumu, tinggi. Nabi. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tak berjiring ke? Maka tak bolehlah kita kata Allah tu bertempat, walaupun tempat tu bukan rasa ada sekalipun. Dia kata tempat ni kan ada amrun iktibari. Iyalah amrun iktibari, perkara hak dikira-kira sungguh pada akal. Tapi apa makna tempat? Nisbah. Tu. Nisbah adu ke dua perkara hak saling berjiring. Itulah orang panggil tempat. Apa kita kata kok ni? Apa nama ni? Meja kitab berada di atas meja, bertempat di atas meja. Apa kita tengok sini? Ada tak tempat? Tak ada tempat. Tapi kita reti orang panggil kitab bertempat di atas meja tu kan apa? Kerana nisbah dua perkara hak berjiring tu berdepek. Tu reti tempat. Jadi kita kata Allah bertempat di atas arasy, bermaksud dua perkara hak saling berjiring tu berdepek. Itu maksud tu reti tempat. Tu bahaya cakap itu ni. Wal jirmu, dan bermula jiring tu pula gapo jiring? Jiring jising lah. Jiring tu kalau je ni. Jiring ada jiring firi, ada jiring jising. Jiring jising tu hak merakat tu. Jiring firi tu hak orang panggil jauhar farding tu. Kalau istilah ulama makulat dia panggil jauhar. Wal jirmu, dan bermula jiring tu kasyajari wal hajari. Awak mari dengan misah tu. Tak ada orang takrif dah. Awak mari dalam tadi kata hadza ta'rifun bit tamsili wa qad taqaddama ta'rifuhu bil haqiqati. Nanti kita bacalah nanti ya.
Haza ini kata musannif, kata al-jirmu bermula jiring tu seperti pokok dengan batu dan batu. Ini ni ta'rifun, ialah ta'rif bitamsil dengan secara wak contoh. Tu bukan ta'rif dia itulah. Wak mari orang panggil dengan contoh. Waqad taqaddama, apa orang yang contoh, tak ada orang yang definisi dia. Waqad taqaddama ta'rifuhu bil haqiqati, dan sungguhnya telah terdahululah oleh ta'rifnya jiring itu dengan hakikat sebenar jiring. Letaklah. Bila terdahulu waktu Syekh Ibrahim Baijuri buat mari. Dalam nantilah atas qauluhu lil jirmi. Kalau gitu fa iza qala laka, maka tu bila iza alimta bizalika, bila mu tahu dengan demikian itu orang panggil waji'aka. Mana benda hak berjiring, benda hak bertaka mesti bertempat. Fa iza qala laka, maka bila berkata bagi engkau syakhsun oleh seseorang, dia kata kena ni maqal kau bagi qala laka syakhsun, inna syajarata, sesungguhnya bermula pokok itu lam ta'khudh mahallan, tidak mengambillah ia pokok tu akan satu tempat minal ardi, daripada bumi, masalan ay umassilu laka masalan, sebagai satu contoh aku buat pada engkau tu sebagai satu contoh ya, tak kira lah pokok berapa, tak ada kira lah, asal kata benda bertaka. Bila orang kata lagu tu, orang kata kamu ada pokok hebat tapi tak ada tempat di mana-mana atas bumi ni, boleh terima apa lah tak? La yusaddiqu aqluka bizalika, nescaya tu jawab bagi Iza tadi. La yusaddiqu, la yasduqu atau la yusaddiqu aqluka, nescaya tidak membenarlah oleh akal engkau, bizalika, dengan demikian itu asyajar bizalika bisyajarati lam ta'khudh mahallan. Iyalah, dengan demikian atau pokok tu tidak mengambil lah, ia akan satu tempat. Tak boleh terima apa lah takmu. Tak ada pokok besar tapi tak tepat mana-mana je, akar tak ada di bumi. Duk mana pokok tu? Tak ada di tempat mana-mana. Ya ada tapi tak tepat di mana-mana. Boleh terima itu? Tak boleh. Kenapa? Kerana pokok tu berjiri. Pak Allah Ta'ala ada tak tepat di mana-mana, boleh terima apa lah tak? Boleh. Sebab apa? Sebab Allah bukan jiring. Sesat masalah. Nak heret apa tu tepat? Tu kata salah berpegang dengan Tuhan di langit. Salah bukan pegang Tuhan di langit. Salah tidak menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Amir ruha kama ja'at, lalu seperti mana dibawa datang oleh Nabi SAW. Qira'atuha tafsiruha, baca dia tu tafsir dah. Jadi salah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, apa makna? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, apa makna dia? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dah tafsir sikit. Baca tu tafsir dah. Apa makna dia? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Sesat salah. Dah ni. Tu salah tu ke? Tu. Ada pun orang duk kritik, siapa kata Tuhan bertempat di atas langit, bertempat di atas arasy, duduk di atas. Tiba-tibanya terasa hati, apa ni awak cakap ini ni, sesak kata. Ni salah ni. Salah apa? Tu kan salah. Tu jadi sepatutnya kalau betul-betul salah tak kena terasa hati. Betul tak? Bila dia kata sesak ni, siapa kata Tuhan bertempat di atas langit, duduk di atas arasy. Okey, saya tak kata gitu. Saya kata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa dalam Quran tak? Quran. Tidak ada seorang ulama Asy'ariyah Maturidiyah yang mengatakan istawa tu tidak warid dalam Quran. Warid dalam Quran. Sesak Jahmiyah ni kerana mereka kata istawa tu bukan istawa, istaula. Tu. Salah kata istawa, istaula. Hak betulnya. Tu sesak fak Jahmiyah. Asy'ariyah Maturidiyah kata istawa lah. Tu kama warada, bagaimana hak warid dalam Al-Quran, istawa. Apa makna istawa tu gapo? Tu hak orang panggil duduk jadi khilaf tu. Itu ni. Tu. Nanti bawa masuk dalam Facebook Syekh Said Faudah, sedap dia jawab. Sedap je orang tu, Syekh Said Faudah. Ada video dia. Tapi sayangnya tak ada orang terjemuh.
Kita hok reti arak boleh faham lah. Kalau orang tak reti arak nak tengok ngangor gitu jelah ya. Tapi kemah dia rak fok-fok Taimiyun, fok-fok Wahabiyah ni dia rak comel molek. Bila orang kata mu pokok tapi tak bertepak di mana-mana atas muka bumi, ai la yusaddiqu aqluka bidzalika, tak membenarlah oleh akal-akal dengan demikian itu perkataan itu. Kenapa illa pada kata la yusaddiqu? Li anna akhzaha, kerana mengambilnya pokok mahallan akan satu tempat, wajibun ialah wajib, la yusaddiqul aqlu bi adamihi, tidak membenar. Wajibun ay wajibun akliyun lah, mesti yani wajib pada akal, benda tentu sungguh pada akal, itu maksud. Lianna akhzaha mahallan, kerana sesungguhnya, atau lianna akhzahu mahallan, nah kerana sesungguhnya mengambillah ia pokok tu mahallan akan satu tempat, wajibun ialah wajib ay akliyun, wajib pada akal, mesti pada akal, sungguh kara tentu mesti, kara tentu sungguh pada akal. La yusaddiqul aqlu, tidak membenarlah oleh akal, bi'adamihi dengan ketiadaannya, ay bi'adami akhziha mahallan. Bi'adamihi ay bi'adami akhzihi mahallan. Dengan ketiadaan mengambillah ia pokok tak akan satu tempat, tak boleh diterima tu dengan gitu. Benda bertokok tapi tak bertepak di mana-mana, kepala otak kita tak boleh terima. Kalau gitu benda bertokok mesti bertepak tu mesti apa tu? Mesti akal tu. Tu mesti pada akal. Kau mesti pada akal, tak menyalahi sekali-kali dah. Hak menyalahi ni orang panggil mesti pada adat. Tu mesti pada adat, wajib adat ni, wajib adat, mustahil adat, harus adat, tak kira lah. Wajib adat ke, mustahil adat ke, harus adat ke, asal kata benda tu adat, maka sah. Tatakhallafu, sah menyalahi. Sah orang panggil tak serupa dengan hak kebiasaan. Itu kalau hukum adat. Kalau hukum akal ni tak sah. Kalau sebut kata mesti pada akal, mesti bila-bila mesti tak berubah dah. Kata ada jiring hak tak tepat seperti udara, oksigen loh. Tak ada tepat lagi ya, sebab tu kita boleh buat mikrofon, buat speaker, buat ada tepat benda tu toko tu, dia boleh tarik, boleh masuk, boleh hece lagi. Tu. Sebab tu kalau Islam ni hebat tamadun dia sekarang ni, dia boleh rekod satu alat, boleh tarik balik suara-suara dulu hak terapung-apung di udara tu ni. Kalau dia menjalani di atas arak tu kekal dua zaman lah. Kalau dia menjalani di atas arak tak kekal dua zaman, tak ada lah suara-suara hak nabi-nabi dulu apa. Nak pasti hak mana hak lebih tepat pendapat. Kalau Imam Abu Asy'ari, arak tak kekal dua zaman. Tu Imam Abu Asy'ari. Kalau hak lain daripada Imam Abu Asy'ari, arak diperkekalkan oleh Allah Taala. Mana arak tu diperkekalkan beberapa zaman, tak ada kira. Mana hijah ada di dinding tu, hijah hak nak lecat dulu. Siapa kelah? Mana yang kekal? Allah Taala perkekal. Terima arak diperkekalkan. Kalau Imam Abu Asy'ari hijah lah ni tak rupa hijah dulu dah. Yang kata lah ni saat depan ndak belaka. Lepas tu hijah lain-lain, ada hijah lain-lain. Tu hak tajaddud semua, perbaharui semua. Karena arak tak kekal dua zaman ada ni. Kemudian sananya ada pula arak mana hak dak kekal tu, ada khilaf panjang pula tu. Habis itu kemudian wal mustahil kita sambung nantilah. Tu qala syarihu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qauluhu qaulul musannifi, bermula perkataan bagi musannif. Muqaddimat, i'lam ialah ketahui olehmu, annaha akan bahawa sesungguhnya muqaddimah annaha annal muqaddimata ni fil asli, pada asal hantara. Mana fil asli ay fil asli wad'i, pada asal antara bahasanya. Sifatun ialah sifat bila nizain, tanpa ada perkelahian, tanpa ada perebutan, perbalahan di kalangan ulama bahasa. Jadi muqaddimah tu asal orang panggil asal antara wada'. Wada' asal antara lughahnya ialah sifat tu. Mana isi wasah lah sifat tu. Tu sifat tu mana isi wasah. Dah.
Jadi muqaddimah ni isim wasah. Mana sifatun ialah isim wasah bila niza'in, tanpa ada berlaku khilaf di kalangan ulama bahasa. Tu bila sebut kata isim wasah, mana ma dalla ala hadatsin wa sahibihi. Ni barang yang menunjuk di atas hadah dan tuan empunyanya. Sahih bagi hadah. Nah. Imma ada kalanya bukan imma tu. Imma ke amma? Imma Hamzah duduk mana? Atas bawah? Atas amma. Tak kenal juga kalau amma ma'khuzatun min qad. Imma betul dah. Imma ada kalanya ia, imma ada kala imma hiya, gitulah. Imma ada kalanya ia apa? Ia muqaddimah tu. Ada kalanya perkataan muqaddimah ni ma'khuzatun, diambil pahal min daripada perkataan qaddamal lazimi. Ada kalanya perkataan muqaddimah tu asal ambilannya daripada qaddama. Qaddama hak mana? Qaddama hak lazim. Hak lazim ni mana lawan bagi mutaaddi tu lah. Hak tak berjerakit maknanya. Tu. Hak tak berjerakit pada benda lain. Ya ada ke fa'il lazim, fa'il mutaaddi tu. Nak ngaji dalam apa? Dalam sorak tu kan? Jadi dia kata sininya muqaddimah ni ada kalanya asalnya diambil daripada qaddama yuqaddimu muqaddimatan, ambil daripada qaddama hak lazim, bukan qaddama hak mutaaddi kan, qaddama hak lazim. Allazi huwa, yang bermula ia qaddama yang lazim ni bimakna taqaddama. Itu dengan makna taqaddama. Qaddama bimakna taqaddam. Apa taqaddam? Terdahulu. Terdahulu, tak ada kena berakik atau siapa. Nah, terdahulu ke? Ni hak mula-mula, hak terdahulu, hak mula-mula. Kena berakik kena orang lain ke? Tak ada. Kalau mendahului, berakik lalu akan. Ni mendahului akan, berakik tak adil lalu dah. Nah, kalau terdahulu tak ada kena berakik mana-mana, lazim dia. Jadi muqaddimah ni ada kalanya diambil daripada qaddama fi'il lazim. Allazi huwa, yang bermula qaddama fi'il lazim itu bimakna taqaddama, dengan makna terdahulu. Tu. Hak mula-mula maknanya. Taqaddama hak mula-mula. Terdahulu mana hak mula-mula. Hak mula-mula kali. Tak ada kena dirakik mana-mana. Bila orang panggil muqaddimah tu diambil daripada qaddama fi'il lazim dengan makna mula-mula, taqaddama hak mula-mula, patakunu, maka adalah ia muqaddimah ni bikasrid dalih. Dibacakan dengan baris bawah kan dal, la ghairu, tidak yang lainnya. La ghairu ala ghaira kasriddah. Gitulah, la ghaira min kasrid dali. Tidak ada, tidak yang lainnya, mana tidak ada daripada la ghairu ai mana tu la ghairu ai la ghaira min kasratid dali jaizun. Gitu. Tidak yang lainnya, ini tidaklah daripada membaris bawahkan, tidaklah yang lain daripada membaris bawahkan dal tu harus, artinya tak boleh gitu deh. La ghairu la ghaira min kasratid dali jaizun. Begitu. Tidak yang lainnya, mana tidak daripada, tidak yang lain daripada membariskan bawah dal tu ialah harus, maknanya tak boleh, tertegah, mamnu, haram lah maknanya. Tidak jaiz ke haram? La yajuz maknanya haram lah di sini. Haram tu baca selain daripada kasrah da. Mana hak ni kena baca muqaddimah. Tu bimakna, dengan makna apa? Mutaqaddimatin, bimakna mutaqaddimatin. Jadi muqaddimatun yang diambil daripada asal
fi'il madhi ya qaddama dengan makna fi'il lazim itu dengan makna mutaqaddimati. Bermakna mutaqaddimati yang mula-mula. Hak mula sekali. Gitulah. Mutaqaddimati. Muqaddimatun ai bermakna mutaqaddimati. Muqaddimah iaitu dengan makna apa? Yang mula-mula. Tu. Yang mula-mula. Atau kita terjemah lah ni pendahuluan. Betul tak? Pendahuluan. Yalah tu. Pendahuluan ada kena jerakit ke mana-mana? Tak ada. Ya lazim tu. Pada fi'il lazim, bukan fi'il muta'addi. Tu. Habis. Au min qaddamal muta'addi. Pula dah. Au min ni atah berkata min qaddamal lazim. Pasal sepepak barunya imma hiya, ada kalanya ia muqaddimah tu makhuzatun, diambilkan asal daripada perkataan min, diambilkan asal perkataan min qaddamal muta'addi, daripada qaddama juga, tapi qaddama sini fi'il yang muta'addi, yang berjerakit. Muta'addi tak ada kira lah, muta'addi satu maf'ul ke dua maf'ul. Kadang-kadang muta'addi satu maf'ul, muta'addi dua maf'ul, dan tak boleh satu perkataan tu dalam Arab ni dia boleh jadi dia tu lazim, dia boleh jadi muta'addi tu lah satu maf'ul ke dua maf'ul, tak ada boleh. Nah, tu. Tu macam-macam lah bahasa Arab ni, kaya ke? Jadi kalau orang panggil muqaddimah tu diambil daripada asal perkataan qaddama fi'il muta'addi. Tadi fi'il lazim, ni qaddama fi'il muta'addi. Jawab bagi imma tadi. Fatakunu, maka adalah ia muqaddimah tu bikasrid dali, dibacakan dengan baris bawah dah apa boleh juga, wa fathiha, dan di fathah di baris atas kan akan dia akan dal. Boleh baca dua. Jadi kalau kita baca muqaddimatun, hak ni kita akan hendak dengan asal muqaddimatun ni daripada qaddama fi'il muta'addi. Boleh baca dua. Muqaddimatun, muqaddamatun. Boleh baca dua. Fathahkan dal, kasrahkan dal. Boleh baca dua-dua. Tu dah. Kalau gitunya al-awwalu. Mana al-awwalu? Yakni kasridda tu lah. Yang pertama, yakni apa yang pertama? Ai bi kasridda, bagi bawah ke dal, muqaddimatu. Kalau kita baca dengan kasrah ke dal, yang pertama maknanya kalau kita baca dengan kasrah ke dal, muqaddimatun. Ini dari mana? Ala makna annaha muqaddimatul ghairiha. Tengok muta'addi tu. Tuh di atas makna bahawasanya al-muqaddimata tu muqaddimatul ghairi, mana mendahului akan yang lainnya. Gitu lah. Itu dah. Sebab tu kalau orang panggil qaddama fi'il muta'addi, terjemahnya mendahului akan. Itu. Kalau qaddama fi'il lazim, dahulu atau terdahulu atau dahulu, hak mula-mula, tak ada kena muta'addi, tak ada kena berjerakit pada benda lain. Kalau qaddama dengan makna fi'il muta'addi, terjemah dia nya apa? Mendahului akan. Akan tu je lah tu. Jerakit dengan maf'ul. Tu. Tengok. Jadi kalau kita menjalani di atas baca hak pertama mana? Bikasrid dal. Muqaddimatun. Kalau itu makna muqaddimah ketika tu ialah muqaddimatul ghairi. Tu ala makna annaha annal muqaddimata muqaddimatul ghairi. Mendahului akan tu maknanya apa? Yang mendahului ia akan yang lainnya. Gitu. Tu dah. Jadi muqaddimatun apa? Ini sesuatu yang mendahului ia akan bicaraan yang lainnya. Jadi gitu. Jadi kalau kata muqaddimatun,
Ini ialah satu pendahuluan. Itu kalau kita pakai orang panggil apa? Muqaddimah dengan qaddamah fi'il lazim. Kalau muqaddimatun ay hadhihi muqaddimatun apa? Muqaddimatun yakni yang mendahului ia akan yang lainnya. Itu. Ini orang panggil ambil daripada qaddamah fi'il muta'addi. Jadi makna muqaddimatun sini al muqaddimatul ghairi. Apa? Yang mendahuluilah ia bicara ini akan yang lainnya, akan yang selain daripada bicara hak dia nak menyatakan ni. Gitu. Wasani dan yang kedua. Mana yang kedua? Iaitu bi fathid dali. Baca dengan fathah kadang muqaddamatun. Jadi kalau orang baca qala al-musannifu rahimahullahu taala muqaddamatun. Sekejut ahwan boleh muqaddamatun ni. Ni. Betul ke? Dia boleh baca dua maknanya dia menjalani di atas muqaddimatun tu ambil daripada asal fi'il qaddamanya fi'il muta'addi. Boleh baca dua. Sani fathiddah. Kalau menjalani di atas yang kedua fathiddal ala makna annaha annal muqaddimata mustahaqqatu an yuqaddimahal ghairu. Gitu. Maknanya gitu pula jadi. Tu. Tu kalau kita baca muqaddamatun. Jadi maknanya apa? Muqaddimah je tu. Makna dia mustahaqqatu. Yang dimustahaklah an yuqaddimaha oleh bahawa didahulukan ia al-muqaddimah tu al-ghairu oleh yang lainnya. Tu akan yang lainnya. Gitu deh. Tu. Yang dimustahak bahawa didahulukan ia muqaddimah tu oleh yang lainnya. Tu. Itu maknanya je gitu. Kalau muqaddamah ay hadhihi muqaddamatun, mana inilah sesuatu yang dimustahakkan bahawa didahululah ia oleh yang lainnya. Itu maknanya je gitu. Dah. Gitu deh. Laki. Ini istidrak pada kata tu. Istidrak pada kata bi fathiha. Istidrak situlah. Akan tetapi sungguh pun kata boleh baca fathiha tu. Zakara ibn Abdul Haqqi, telah menyebutlah oleh Syekh Ibn Abdul Haqqi annal fatha, sesungguhnya membaca fathah dal tadi tu. Annal fatha, sesungguhnya membaca fathah dal tu qalilun ay qalilu isti'mal. Sedikit, ini sedikit digunakan. Jarang qalilul isti'mal maknanya sedikit digunakan. Jarang orang Arab cakap gitu. Whisky muqaddamah. Pelik awak tak jadi ngah cakap gitu ni. Siapa kadang-kadang orang Arab sendiri pun mana pelik cakap muqaddamah. Boleh ke? Tapi qalilul isti'mal. Itu makna gitulah. Sedikit benar orang panggil hak menggunakan dengan fathah dal tu. Habis. Itu habis itulah. Jadi tak payah baca muqaddamah lah, suruh buat pelik dah orang lah. Jadi serabut pula. Summa kemudian. Summa ni sakuk pada kata sifatun bila niza'in tu. Tu atas dengan summa ni atas pada sifatun bila niza'in tu. Sakuk situ dah. Jadi imam ma'khudatun tu orang panggil jumlah muqtaridah tu. Nak menyatakan bacaan muqaddamah tu. Tu ya, tak ada apa sekali. Kemudiannya sambung hak tadi. I'lam ketahui olehmu annaha bahwasanya muqaddimata itu fil asli pada asal ini pada hasa antara wada'i pada hasa antara lughah bahasanya sifatun ialah sifat iaitu isi wasah bila nizain tanpa berlaku pertembungan di kalangan ulama. Summa bila lagu tu kemudiannya tu summa kemudian daripada yang menyata kata bahawasanya asal muqaddimah itu asal antara lughah atau antara bahasanya ialah isi wasah tanpa ada berlaku perbalahan. Kemudian daripada tunya nukilat dinakalkan, dipindahkan, bukan dinakalkan, dipindahkan. Nukilat dipindahlah ia muqaddimah tu
anil wasfiyati, daripada keistiwasafannya. Nak terjemahkan keistiwasafannya ilal ismiyati, kepada nama bagi benda, gitu. Payah nak sebut. Nah, nama bagi suatu, gitu. Nama bagi benda, nama bagi suatu. Jadi asalnya orang panggil istiwasah, kemudian dipindah ke orang panggil muqaddimah tu asal istiwasah kepada nama bagi benda lalu dah. Gitu dah. Asalnya sifat wasfiyah istiwasah, kemudian dipindah ke orang panggil muqaddimah tu daripada wasah, daripada sifat kepada nama bagi benda. Nama bagi sesuatu. Tak kira lah. Gitu. Habis. Waqtulifa, dan berlaku perselisihan pendapat ai bainal ulama ilah. Waqtulifa, dan berselisih pendapatlah bainal ulama, di kalangan alim ulama. Alim ulama berbeza pendapat. Berbeza pendapat tentang apa? Tetap berpindah. Lagu mana boleh jadi berpindah tu? Dah. Asalnya hantarannya pada benda apa, kemudian berpindah tu lagu mana berpindah? Itu orang panggil berlaku selisih pendapat di kalangan alim ulama. Tu. Lagu mana dia kata? Faqila. Ayu faqala ba'dul ulama. Faqila, maka dikatakan ini, maka telah berkata oleh sebahagian ulama, nukilat, dipindahkan muqaddimah itu, mana nukilat, dipindahlah ia muqaddimah tu li ta'ifatil mutaqaddimati minal jaishi. Tu. Jadi asalnya orang panggil wasah, asalnya isi wasah, asalnya sifat, asalnya wasfiyah. Asal muqaddimah ni orang panggil sifat, isi wasah. Kemudiannya dipindahkan daripada sifat isi wasah wasfiyah tadi itu, dipindah ke orang panggil penggunaannya kepada satu fu' nukilat, kemudiannya dipindah. Ni hak start sini khilaf ni. Hak kata isi wasah tu tak ada khilaf bila nizat. Start pindah nak jadi ke iseng itu orang. Tu start orang panggil khilaf tu. Nukilat, dipindahlah ia muqaddimah tu li ta'ifatil mutaqaddimati, kepada satu fu' kecil yang duduk di depan. Muqaddimah tu maknanya yang duduk di hadapan barisan depan, minal jaishi, daripada tentera. Tu jadi dulunya tu bila perang namanya dulu ke kuat perang. Perang namanya dulu kan perang macam ni, lepas bom kok jauh-jauh gitu dah sini. Lacar roket pandu dia duduk di jabak ya kecak cung dah sini. Dulu perang ni berdepan. Tu orang dulu tu anak jatah sungguh. Berdepan. Jadi tentera ni hak mana barisan depan tu, ketika tunya daripada muqaddimah tu isi wasah, dipindah kepada nama bagi satu barisan hak berada di depan sekali daripada tentera. Jadi kalau kata mana fofok muqaddimah tiga tu kita boleh dah. Mana fofok hak duk barisan depan di kalangan tentera. Tu pindah mula-mulanya kepada nama bagi satu fu' kecil yang berada barisan depan daripada tentera di dalam peperangan. Itu. Summa kemudian tu sekali dah pindah tu. Summa kemudian nukilat, dipindahlah ia muqaddimah tu sekali lagi, min zalika, daripada demikian itu, ai minat ta'ifatil mutaqaddimati minal jaishi tadi tu. Tu. Asalnya isi wasah, kemudiannya digunakan sebagai nama bagi satu fu' hak berada di barisan depan tentera, kemudian daripada nama bagi satu fu' yang berada di barisan depan tentera, pindah sekali lagi ila awali kulli syai'in, pindah sekali lagi kepada awal bagi tiap-tiap sesuatu. Dah. Ya tak kira lah. Jadi gapo saja hak mula-mula muqaddimah. Jadi gitu pula dah. Tu. Jadi orang hak mula nak makan, apa yang orang muqaddimah ni? Amba makan muqaddimah lah. Ataupun mana muqaddimah hang ni? Ni muqaddimah hang ni ana hak. Tiap-tiap benda hak awal bagi sesuatu panggil muqaddimah habis. Jadi asal muqaddimah tu sifat, kemudiannya dijadikan nama bagi tentera yang berada di barisan depan,
kemudian dipindah sekali lagi nama bagi tiap-tiap hak mula-mula sekali. Sesuatu gapo hak mula-mula semua muqaddim, tak kira. Tu lagi tu dah. Bila gitu wa ta'ayyanul muradu. Dan tertentulah oleh kehendak tadi tu. Dah gapo sesuatu tu. Wa ta'ayyanu ni seolah-olahnya nak jawab gapo dia sesuatu tu. Sesuatu tu gapo dia? Ikutlah wa ta'ayyanu dan tertentulah al muradu oleh kehendak. Sesuatu saja al muradu bi syai' dia. Kehendak dengan sesuatu tu tertentu ia takluk berkata ta'ayyanu bil idafati dengan idafat. Muqaddimah gapo tengoklah. Muqaddimah makan ke, muqaddimah berdoa ke, muqaddimah ikut gi. Tengok yang idafat gapo. Fayuqalu maka dikatakan muqaddimatu kaza. Tu kaza tu orang panggil. Tu awali kulli syai'. Kau iyalah. Tengok idafat lah. Tengok orang panggil mudah dia. Tengok mudah ya gapo tu orang panggil hak tertentu dengan kehendak syai' tadi tu. Tu apa kita kata? Muqaddimah sepak bola. Tu tengok muqaddimah ni. Siapa nak sepak dulu ni? Fok mana dulu ni? Fok B, Fok B pun sepak bola. Muqaddimah sepak bola dia panggil. Muqaddimah tu sepak bola. Ikut gila. Nak katakan apa? Siapa nak mulakan nasi dulu ni? Boleh dulu mula. Bahasa serangnya pak yang mula. Muqaddimah makan nasi. Tu for you lu nak pok pala dak hak tidur ngantuk saya dulu pok lepau. Muqaddimah pok pala orang tu ni. Ikut gila. Jadi tertentu dengan kehendak sesuatu tadi tu dengan idafat. Tengok mudah je tu gapo muqaddimah tu kena kepada apa hak disandarkan gitu dah. Habis wakila ni atah pada kata kila tadi ay waqala ba'dul ulama dan telah berkata pula oleh sebahagian ulama yang lain nukilat dinaqalkan ia muqaddimah tu makna dipindahkan ia muqaddimah tu daripada isi wasah ila awali kulli syai'in min awalil amri. Tak ada duk mari ikut tentera dulu pakai asal pindah tu terus kepada tiap-tiap benda hak mula-mula selalu dah. Tadi asalnya orang panggil muqaddimah tu isi wasah, kemudian pindah kali pertamanya nama bagi tentera hak berada di depan, pindah sekali lagi bagi nama bagi tiap-tiap benda hak mula-mula. Itu dua kali pindah betul tak? Dua kali pindah deh. Ni dah sekali pindah tu semua selalu dah. Itu asal isi wasah pindah tu kena pada tiap-tiap perkara hak mula-mula berlaku. Di awal-awal permulaan pindah tu kena kepada tiap-tiap hijrah hak mula-mula. Gitu saja dah. Nukilat dipindahlah ia muqaddimah tu yakni daripada sifat ila awali kulli syai'in kepada awal-awal bagi tiap-tiap sesuatu min awalil amri mula daripada awal pekerjaan lagi. Itu mula daripada awal pekerjaan lagi. Habis wa ta'ayyanul muradu dan tertentulah oleh kehendak sesuatu al muradu bi syai'. Dan tertentulah dan ketentuanlah dengan kehendak sesuatu. Dah sesuatu tu muqaddimah suatu apa? Tertentu dengan yang dikehendaki sesuatu tadi tu aidan bil idafati. Aidan ay kama qila al awal. Gitu. Tu. Atau kama qila binaqlaini. Boleh tak? Seperti mana kama qila seperti mana barang yang dikatakan pada dua kali pindah. Boleh tak gitu? Ikutlah pandai-pandai aidan awak kena apa? Bil idafati, idafat juga sama Jadi muqaddimah sesuatu tu apa? Tengoklah dengan mudah ya tu apa? Tu muqaddimah kitab, muqaddimah ilmu gitu. Muqaddimah gocoh suka hatimu lah. Tengok gapo hak diidafatkan dia. Fayuqalu maka dikatakan muqaddimatul ilmi wa muqaddimatul kitabi masalan ay umassilu laka masalan lah.
Wal ula, baca wal ula ke al aula dah. Wal ula, dan yang pertama tu ibaratun an ma'anin maksusatin. Tahu di situ dah. Fayuqalu muqaddimatul ilmi. Di situ dulu. Maka dikatakan muqaddimah bagi ilmu dan muqaddimah bagi kitab. Contohnya, kemudian dia nak cara gapo muqaddimah bagi ilmu, gapo pula muqaddimah bagi kitab. Beza tak dua tu? Apa nisbah keduanya? Ada orang panggil nisbah tabayun, ada nisbah umum khusus min wajhin. Nagi akal tu dia akan menyata pada kita. Wallahu a'lam. Wa ilmu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Main. Mau main ada tak? Berapa ni? Berapa lagi? Ya tak? Masih buat awak aku kan dah pergi dia ke tamu bawah. Jauh. Apa duduk salah sana, dekat sikit. Siapa yang duduk situ nak suruh salam orang juga ni? Itu patut nak suruh salam. Ambil ni, tengik nama dia. Cuma aku buat awak.